Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya ucapkan buat Al-Fadhil Ustazah Maryam binti Ahmad untuk saya berkongsi pada hari ini pelan pembelajaran bermakna untuk subjek Tasawur Islam tingkatan 4. Saya interdisiplinkan bersama dengan Pendidikan Islam tahun 4. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Khabar baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Jadi Ustazah, sebelum saya teruskan dengan pembentangan pada hari ini, saya ingin memaklumkan kepada Ustazah bahawa saya telah memilih Ustazah sebagai rakan pembelajaran saya bagi saya bentangkan pelan pembelajaran bermakna di bawah subjek ADUP 2112 teknologi dan media pengajaran. Jadi di bawah subjek ini saya mempunyai beberapa tugasan. Antara tugasannya ialah membentangkan bersama dengan rakan pembelajaran berkaitan dengan pelan pembelajaran bermakna. Seperti di awal tadi saya sebutkan, saya ingin membentangkan kepada Ustazah supaya Ustazah boleh memberikan maklum balas. Itu yang paling penting. Ustazah perlu memberikan maklum balas kepada saya setelah pelan pembelajaran ini saya bentangkan kepada Ustazah. Boleh Ustazah? Boleh, insya-Allah. Okey Ustazah. Saya mulakan dengan maklumat yang pertama iaitu maklumat umum merungkai standard. Seperti yang Ustazah lihat di skrin, mata pelajaran yang saya pilih ialah mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4. Saya interdisiplinkan bersama dengan bidang pendidikan Islam, subjek pendidikan Islam. Jadi kalau boleh Ustazah lihat standard kandungan. Saya minta maaf, saya minta izin keluar sekejap di tab. Okey. Ustazah lihat standard kandungan, mengamalkan akhlak yang memenuhi tuntutan hukum syarak. Manakala standard kandungan bagi pendidikan Islam merumuskan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya serta mengamalkan secara beradab dan beristiqamah. Kemudian standard pembelajaran. Saya interdisiplinkan 1.4.2 menjelaskan amalan yang berkaitan dengan akhlak dalam Islam bersama dengan pendidikan Islam 6.17.2 iaitu menerangkan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Kemudian 1.4.4 mencadangkan amalan akhlak yang wajib dilaksanakan bagi memenuhi tuntutan hukum syarak. Saya interdisiplinkan bersama dengan subjek pendidikan Islam di bawah SP 6.1.7.4 menyantuni orang sakit dan orang kurang upaya secara beradab dan beristiqamah. Jadi Ustazah, untuk pengetahuan Ustazah, objektif bagi pembelajaran interdisiplin dua subjek ni, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, murid dapat menjelaskan amalan yang berkaitan dengan akhlak dalam Islam dan dapat mencadangkan amalan akhlak yang wajib dilaksanakan bagi memenuhi tuntutan hukum syarak dengan jelas selepas aktiviti tayangan video interaktif. Jadi saya ada disebabkan di bawah subjek media dan teknologi dan media pengajaran, jadi kami perlu membuat satu media. Jadi antara media yang saya buat adalah video, ilustrasi, animasi, video animasi yang menceritakan berkaitan dengan akhlak di dalam Islam. Seterusnya yang nombor 2, murid dapat menerangkan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya serta menyantuni orang sakit dan orang kurang upaya secara beradab dan istiqamah dengan peta aiting. Sebenarnya bukan dengan peta aiting, saya tukar, saya buat dengan menghasilkan video.
dengan okey, nanti saya akan betulkanlah. Murid macam ni Ustazah, yang nombor 2 ni saya buat pelajar selepas saya terangkan dengan video animasi tu, pelajar diminta untuk saya akan sediakan situasi yang jika mereka berhadapan, saya akan membahagikan mereka mengikut kumpulan, kemudian saya akan memberikan situasi kepada setiap kumpulan, situasi yang berbeza ketika mereka berhadapan dengan orang tua ataupun orang sakit ataupun orang kurang upaya. Jadi macam mana saya nak tahu mereka faham? Jadi saya akan berikan mereka situasi, kemudian mereka perlu lakonkan. Contohnya saya bagi situasi pertama. Jika anda menziarahi orang sakit di hospital. Jadi saya nak tengok bagaimana mereka merespon jika mereka duduk di dalam situasi itu, bagaimana respon mereka. Jadi mereka perlu lakonkan. Dan lakonkan ini mereka perlu merakamkan di dalam aplikasi Flip. Aplikasi Flip ni satu aplikasi yang boleh kita rakam dan ada beberapa features yang mereka boleh gunakan. Tak lama, di bawah 60 saat sahaja bagi satu kumpulan. Maka selepas tu kita akan rangkumkan di dalam channel YouTube yang saya telah sediakan tapak tu. Okey. Jadi kriteria kejayaan. Pada kriteria kejayaan, kriteria kejayaan, okey sekejap ya, saya buka kriteria kejayaan. Okey. Bagi kriteria kejayaan, sekejap ya Ustazah, saya kena tunjukkan yang ni. Saya akan tunjukkan di aktiviti 3. Okey. Jadi kriteria kejayaan, murid akan dapat menyatakan tentang amalan yang berkaitan dengan akhlak dalam Islam. Yang kedua, mereka dapat menyatakan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Manakala Ustazah, jadi apa perkaitan antara dua? Sebab saya kan bawa dua subjek, jadi mereka dapat membuat perkaitan bagaimana cara menyantuni orang sakit dan orang kurang upaya seperti yang diwajibkan dalam tuntutan hukum syarak. Bagaimana Islam menyantuni akhlak terhadap dua golongan ini, orang sakit dan orang kurang upaya. Yang seterusnya, sekejap ya Ustazah. Jadi big idea ataupun idea keseluruhan, idea besar dalam pengajaran saya pada hari ini, saya nak membawa kepada anak-anak murid saya sesungguhnya akhlak yang kita belajar ini adalah kita dapat mengetahui bahawa Rasulullah SAW adalah contoh orang yang paling berakhlak di atas muka bumi ini. Maka mereka boleh mencontohi akhlak-akhlak baginda Nabi SAW melalui kisah-kisah yang diterangkan dalam sesi pengajaran. Saya ada bawakan beberapa sejarah sirah baginda Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah berhadapan dengan musuh dan Rasulullah menyantuni walaupun dengan musuh. Maka ada akhlak yang kita perlu tonjolkan. Kemudian saya bawa juga 3 kisah bagaimana melihat Rasulullah seorang yang sangat sabar mendepani orang-orang yang bukan sahaja yang melayani baik, malah yang melayani Rasulullah dengan buruk. Kisah yang kedua, bagaimana Rasulullah dilihat sebagai seorang yang sangat sangat sabar. Sekejap, saya tak ingat Ustazah, sekejap Rasulullah sebagai seorang yang, sekejap, saya pun dah tak ingat, sekejap Ustazah.
Rasulullah sebagai seorang yang pemaaf dan juga seorang yang pemurah. Jadi berdasarkan video perkongsian sirah Rasulullah SAW ni dapat dilihat bahawa mereka secara big idenya mereka boleh mencontohi dalam berakhlak walaupun mereka jumpa dua golongan. Kalau yang kita skop kecil kan dua golongan saja, orang sakit dan orang kurang upaya. Tapi secara keseluruhannya kita nak bawakan kepada anak-anak kita bahawa tirulah seperti sifat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi the essential question ataupun persoalan besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh akhlak yang terbaik. Wallahu a'lam. Jadi Ustazah, saya seterusnya adalah maklum balas daripada Ustazah. Bolehkah Ustazah memberikan sedikit maklum balas terhadap perkongsian saya sebentar tadi? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Zainab. Bagus. InsyaAllah semua yang dibentangkan sangat menarik dan terbaik. InsyaAllah. Jika daripada saya sangat setuju dengan apa yang telah Ustazah bentangkan. Ada tak penambahbaikan yang Ustazah inginkan? Maknanya melalui media ke, melalui bahan-bahan pengajaran ke, ke? Maksudnya Ustazah ada masukkan dekat video tu dalam YouTube kan Ustazah kata kan? Ya, saya. InsyaAllah. Ustazah, saya nak cadangkan Ustazah Zainab boleh ambil seorang budak dari kelas mana-mana jadi orang buta, tiba-tiba berlakon bawa tongkat dekat depan Ustazah. Jadi nampaklah real lakonan macam boleh buat set indaksi ke tongkat orang buta. So dia ada berkaitan tentang adab, buat lakonan 2-3 minit ataupun Ustazah sendiri masuk kelas pagi tu diorang tak tahu lagi tajuk apa. Ustazah masuk dalam keadaan Ustazah tak nampak, tutup mata Ustazah pakai kain hitam. Tapi Ustazah dah berlatih lah macam mana cara nak ni kan. Jadi diorang mesti terpinga-pinga Ustazah tak nampak. Ataupun Ustazah terangkan kat diorang, okay, sebelum dah lepas baca doa tu, pesan sebelum tu bawa kain, diorang tutup mata diorang, rasakan macam mana jadi orang yang tak nampak. Buatlah aktiviti jadi orang tak nampak sikit. Dalam kumpulan ke apa ke. Jadi bagi diorang rasa dulu jadi orang tak nampak tu dalam 5 minit ke, buat situasi apa-apa. Jadi diorang merasai bila tak nampak tu macam mana. Buatlah apa-apa suruh cari apa ke, tutup, okay, dah tutup mata ni, cuba tutup kipas. Jadi diorang fikir macam mana nak tutup kipas bila mata tak nampak. Jadi biar dia merasai. Cuma Ustazah, saya nak tanya, macam saya mengajar pelajar tingkatan 4, jadi relevan tak set indaksi yang kalau saya nak mulakan sesi tu dengan menggunakan kaedah macam tu, ataupun dia hanya sesuai kepada pelajar sekolah rendah sahaja? Bukan. Kalau macam tu dah sesuai dah, sekolah rendah lah yang tak sesuai. Sebab sekolah rendah takut bahaya, ni budak dah besar. Budak boleh agak, dia boleh membayangkan. Kalau kanak-kanak kurang okey, kurang baik sebab takut terlanggar kan. Lagi satu budak dia suka main-main. Kalau yang dah besar ni, insyaAllah dia serius. Okay. Ini teruskan Ustazah. Itu sahaja cadangan daripada saya, Ustazah Maria. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Saya ucapkan atas perkongsian dan maklum balas yang saya terima daripada Ustazah. InsyaAllah jika pembelajaran ini akan saya upload di
website saya, kami perlu mengadakan satu website pengajaran. Di sana akan kami perlu memberikan langkah-langkah yang sangat kreatif dan inovatif untuk kita berkongsi kepada murid secara alam maya. Jadi jika jika Ustazah berkelapangan, bolehlah Ustazah menziarahi website yang telah saya bina, dan saya akan membuat perkongsian juga di laman-laman Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk Ustazah memberikan maklum balas komen ke, like ke, untuk penambahbaikan. Tak kisah Ustazah, dari sudut positif boleh, dari sudut negatif pun boleh. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.